Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan sebagaimana biasanya juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita Wiqayatul Insan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk kepada perbincangan yang baru, perbincangan yang baru berkenaan dengan dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan sihir. Jadi perbincangan kita pada malam ini berada di muka surat 555, yang mana kita akan membuktikan bahawa di dalam Al-Quranul Karim terdapat pembincangan, terdapat sebutan yang Allah Subhanahu Wa Taala muatkan berkaitan tentang sihir. Maka di sini di muka surat kita 555 ada beberapa ayat Al-Quran yang dikemukakan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya ini untuk memberitahu kepada kita bahawa sihir ini ataupun perbincangan tentang sihir ini sudah ada di dalam Al-Quran, sudah wujud sejak dulu lagi, sebelum zaman Nabi SAW lagi. Baik, jadi di sini saya bahagikan perbincangan. Mungkin ini adalah perbincangan yang pertama ataupun bahagian yang pertama untuk dalil Al-Quran tentang keberadaan sihir, yang mana bermula dari muka surat 555. Kita pergi kepada dalil kita yang pertama. Dalil kita yang pertama pada malam ini, kita lihat di sini ada sebuah ayat yang panjang. Terdapat dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-102, ayat yang ke-102, berkenaan dengan kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika kita lihat di sini, ayatnya panjang jemaah. Kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Saya warnakan dengan warna merah itu untuk menunjukkan bahawa ayat ini menceritakan tentang keberadaan sihir pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi, jika kita rujuk pada terjemahan ayat ini, kita baca di situ maksud daripada ayat tadi panjang, tapi saya cuma baca hingga ke warna merah itu sahaja Nanti boleh baca sendiri jemaah. Warna semuanya lah, jangan warna merah saja. Baik, maksudnya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengajarkan sihir ataupun Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Nabi Sulaiman tidak kafir. Kafir ni di sini maksudnya lah tidak melakukan ataupun tidak mempraktikkan sihir. Kerana apa? Allah bersihkan nama Nabi Sulaiman di sini. Di dalam ayat ini Allah kata hanya syaitan-syaitanlah yang kafir, iaitu yang mengerjakan sihir, mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ini yang dilakukan oleh syaitan. Mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia, bukan Nabi Sulaiman. Kita tahu jemaah, pada zaman Nabi Sulaiman ataupun mukjizat yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau ialah seorang Nabi yang boleh mengawal ataupun boleh
memilikilah, macam mana saya kata mengawal, bolehlah mengawal, boleh mengawal jin, boleh memberikan arahan kepada jin, bahkan memahami pertuturan binatang, haiwan yang ada di sekitar baginda. Ini mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan dalam keadaan yang sedemikian, mungkin orang akan mengatakan, oh, Nabi Sulaiman mempraktikkan sihir. Dan sebenarnya kalau kita rujuk dalam kitab pentafsiran Imam Ibn Kathir rahimahullah untuk ayat ini, beliau tafsirkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini ialah antara sebabnya untuk membersihkan nama Nabi Sulaiman. Kerana setelah Nabi Sulaiman alaihi salam wafat, ya, kita dapati bahawa Nabi Sulaiman ini masih lagi ada kursi ataupun ada singgah sananya. Dan syaitan pada masa itu, dia menjelma dalam bentuk manusia pada satu generasi yang jahil, kerana setelah kewafatan Nabi Sulaiman, generasi itu tidak mempraktikkan sihir. Dan mereka beriman bahawa Nabi Sulaiman ini memiliki mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan kemampuan Nabi Sulaiman memahami bahasa binatang, mengawal jin, kan, segala apa yang ada di sekitar baginda itu adalah mukjizat. Ini diyakini, diimani oleh generasi dan masyarakat pada masa itu setelah kewafatan Nabi Sulaiman. Namun biasa, nanti sampai satu masa yang jauh, kan, masa yang begitu panjang, yang akhirnya generasi yang awal yang telah ditinggalkan tersebut tiada, diganti dengan generasi yang jahil, maka generasi inilah mudah untuk dihasut oleh syaitan. Dan dalam riwayat ini menceritakan kepada kita, syaitan dia menyerupai, menjelma dalam bentuk manusia. Lalu beritahu kepada orang ramai pada masa itu, kalian galilah, ada harta karun, dia kata begini, ya, ada harta karun, mahukah kalian aku tunjukkan harta karun yang tidak akan pernah habis kalian makan selama-lamanya. Jadi dia suruh manusia ini gali apa yang terdapat di bawah kursi, iaitu bawah singgahsana Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan pada masa itu mereka pun menggali apa yang terdapat ataupun bawah kursi Nabi Sulaiman ini, dan syaitan tersebut yang menjelma sebagai manusia, dia tunggu di satu sudut. Bila dia tunggu di satu sudut ini, manusia ni panggil dia, marilah ke sini sama-sama kita untuk gali apa yang ada di bawah kursi Nabi Sulaiman. Betul ke ada harta karun? Dan di sini syaitan itu kata, pergi tak apa, aku tunggu di sini di depan kalian. Jika kalian tidak mendapatkan harta karun itu, maka kalian boleh persilakan untuk membunuh aku. Ini kata syaitan. Dan pada masa itu mereka pun menggali kursi, bawah kursi Nabi Sulaiman ini, dan apa yang mereka temukan? Buku-buku sihir. Yang mana pada zaman Nabi Sulaiman kumpulkan buku-buku ini, Nabi Sulaiman tanam di bawah kursinya untuk membasmi praktik sihir. Yang mana Nabi Sulaiman kata apa? Aku tidak mahu lagi mendengar seorang pun mengatakan bahawa syaitan mengetahui perkara ghaib. Jika ada yang mengatakan hal itu, aku akan penggal lehernya. Ini kata Nabi Sulaiman dalam riwayat ini. Yang mana pada zaman ataupun semasa hayat Nabi Sulaiman, praktik sihir terhapus, tidak ada. Kerana Nabi Sulaiman kumpulkan semua buku-buku sihir ini dan Nabi Sulaiman tanam di bawah singgahsananya. Dan setelah kewafatan Nabi Sulaiman itu tadilah, ya, kita dapati syaitan dia mula menjelma dan menghasut manusia untuk mengambil kembali buku yang dia sebutkan sebagai harta karun itu. Jadi di sini, ya, jemaah, kita lihat dalam riwayat itu, setelah generasi pada yang jahil ini pada masa itu menjumpai buku sihir yang ditunjukkan oleh syaitan tersebut, syaitan ini pun kata apa? Dia kata sesungguhnya Sulaiman boleh mengatur manusia, mengatur syaitan, mengatur burung-burung, maknanya mengawal ni. Kesemua itu ialah dengan sihir yang tertanam di bawah singgahsana. Syaitan ini dia fitnah Nabi Sulaiman.
Syaitan ni dia fitnah Nabi Sulaiman, dan setelah dia ungkapkan perkataan tersebut, maka tersebarlah di kalangan masyarakat pada masa itu bahawa Nabi Sulaiman adalah tukang sihir, ahli sihir. Kemudian dikatakan dalam riwayat ini Bani Israel mengambil buku-buku tersebut. Jadi apa yang saya sebutkan tentang kisah ini tadi, yang saya bacakan tentang kisah ini, terdapat dalam kitab Imam Ibn Kathir ketika dia mentafsirkan ayat ini, yang jelas kepada kita pada masa itu Nabi Sulaiman difitnah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan nama Nabi Sulaiman dengan penurunan ayat ini untuk membuktikan bahawa yang mempraktikkan sihir sebenarnya adalah syaitan, bukan Nabi Sulaiman. Sebab itu Allah kata apa? Dalam ayat tadi kan, Allah sebutkan dalam ayat itu, وَمَا كَفَرَ Sulaiman. Yang kafir bukanlah Nabi Sulaiman. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Tetapi yang kafir, maksud yang kafir di sinilah yang mempraktikkan sihir itu tadi, ialah syaitan. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ. Mereka ini mengajar manusia ilmu sihir dan manusia mengamalkan ilmu sihir tersebut. Jadi ayat ini nanti boleh dibaca secara penuhnya. Okey, boleh dilihat pentafsirannya. Yang penting ialah ayat ini ingin membersihkan nama Nabi Sulaiman alaihi salam supaya masyarakat tidak terikut-ikut dengan fitnah yang tersebar pada masa itu. Dan di sini jugalah kita dapati bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan apa yang mampu dilakukan oleh sihir. Yang mana Allah sebutkan di sini, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, sihir yang berlaku di kalangan manusia, di kalangan hambanya yang diajarkan oleh syaitan itu tadi, antaranya memiliki kemampuan untuk memisahkan antara suami dan isteri. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fungsi ataupun peranan sihir ataupun kemampuan sihir yang dipraktikkan oleh manusia. Baik, ini dalil yang pertama jemaah. Kita pergi kepada dalil kita yang kedua. Dalil yang pertama tadi surah Al-Baqarah ayat 102. Kita pergi kepada ayat yang kedua, iaitu tentang kisah Nabi Musa. Jika tadi kita bincangkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang difitnah oleh syaitan kepada masyarakat yang jahil, iaitu generasi yang datang jauh terkemudiannya daripada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, dan kini kita beralih kepada kisah sihir yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa alaihi salam ada kisah-kisahnya yang banyak. Kerana apa? Baginda berhadapan dengan ahli sihir Firaun untuk membuktikan kebenarannya sebagai seorang nabi. Dan di sini kita dapati ketika berlaku pertarungan antara Nabi Musa dan ahli sihir Firaun yang beliau ambil daripada seluruh pelosok negeri Mesir ini untuk menundukkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam kisah-kisah inilah kita dapati bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan sihir ataupun praktiknya, pengamalannya sudah wujud sejak dahulu lagi dan ia dimuatkan dalam Al-Quranul Karim. Dan di sini dalam surah Yunus ayat yang ke-77 ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, qala Musa. Maka Nabi Musa pun berkata, ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu? Asihrun hadha, sihirkah ini? Wala yuflihus sahirun. Padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Jadi pada masa itu, ketika Nabi Musa, beliau menunjukkan kepada Firaun tentang mukjizatnya.
Tapi Fir'aun mengatakan itu adalah sihir. Sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, bila Nabi Musa tunjukkan kepada Fir'aun, kepada mereka yang tidak mahu beriman kepada Allah berkenaan dengan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang berupa kebenaran, iaitu al-haq, ataquluna lil haqqi. Tapi mereka kata apa? Oh, ini semua sihir. Ini semua sihir. Tapi Nabi Sulaiman kata apa? Sedangkan jika seseorang itu dia adalah ahli sihir, wala yuflihus sahirun. Ahli sihir ini dia tidak akan menang. Dia tidak akan berjaya. Maknanya hidupnya tidak akan selamat dunia dan akhirat. Berbeza dengan Nabi Musa alaihi salam, dia adalah seorang nabi yang dia tunjukkan adalah mukjizat, bukan sihir. Tapi Firaun dan para pengikutnya di kalangan tenteranya yang mengangkat Firaun sebagai Tuhan, mereka melihat apa yang didatangkan oleh Nabi Musa alaihi salam pada ketika itu sebagai sihir. Maka sebab itu jemaah, bila kita rujuk dalam ayat yang ke-82, dalam ayat yang ke-82 masih lagi dalam kisah yang sama, iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam bertarung dengan ahli sihir Firaun itu tadi. Maka Nabi Musa alaihi salam pada masa itu kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang keadaan Nabi Musa. Falamma alqaw, maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, maksudnya pada waktu itu di kalangan ahli sihir Firaun, mereka melemparkan tali-tali sehingga tali-tali itu berubah menjadi ular yang begitu banyak di hadapan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa alaihi salam pun kata setelah melihat apa yang dilakukan oleh ahli sihir tersebut, Nabi Musa kata apa? Majitum bihis sihir. Apa yang kalian datangkan, apa yang kalian letakkan di hadapan aku ini, semua itu adalah sihir. Dan innallaha sayubtilu. Nabi Musa beritahu kepada mereka, sesungguhnya Allah akan membatalkan sihir-sihir ini. Kerana apa? Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerosakan. Ahli sihir, mereka ini melakukan banyak kerosakan di atas muka bumi ini. Mereka membunuh jiwa, mereka buat perkara-perkara yang menyusahkan orang lain, menyakiti, membuat orang lain merana, menderita. Ini adalah amalan-amalan yang rosak. Maka sebab itu Nabi Musa kata apa? Allah tidak akan membiarkan amalan-amalan ini terus-terusan berada di atas muka bumi ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membatalkannya. Ini kata Nabi Musa alaihi salam. Dan begitu juga bila kita rujuk pada ayat yang ke berapa Yang ke-69 yang ayat yang ke-69. Masih lagi jemaah pada kisah Nabi Musa alaihi salam yang bertarung dengan ahli sihir Firaun. Dan pada masa itu dalam surah Taha ayat yang ke-69, Nabi Musa alaihi salam, di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Tadi saya dah sebutkan, ahli sihir Firaun, mereka melemparkan tali, melemparkan tongkat mereka sehingga menjadi ular-ular yang banyak. Ular yang banyak di hadapan Nabi Musa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa dalam kisah ini, dalam peristiwa ini, agar melemparkan tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan apa kata Allah? Lemparkanlah apa yang ada di tanganmu, iaitu tongkat. Nescaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. Jadi tongkat Nabi Musa, bila Nabi Musa alaihi salam lemparkan, ia menjadi seekor ular yang besar, menelan keseluruhan ular-ular yang dijadikan ataupun yang dilakukan sebagai bentuk sihir oleh tukang sihir Firaun itu tadi. Dan di sini apa kata Allah? Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah tipu daya ahli sihir belaka.
maknanya ular yang mereka tunjukkan di hadapan Nabi Musa alaihi salam, semua itu hanyalah tipu daya, iaitu sihir yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu kepada kita juga, jemaah. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah yang beriman, yang kita yakini ialah wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ahli sihir ini, kita nak panggil dia dengan nama apa pun, bomoh ke, tukang telik ke, Pak Nujum ke, apa kan, kita nak panggil dia dengan gelaran apa sekalipun, yang penting bila dia mengamalkan sihir, Allah kata ahli sihir dia tidak akan menang, dia tidak akan berjaya, walaupun dia datang daripada mana sekalipun. Dia datang daripada ceruk mana sekalipun, kalau dia ahli sihir, dia tak akan menang. Dengan ilmu dia. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kepada dia. Tuhan kepada ahli sihir itu. Maka ahli sihir ini dia tidak akan menang. Macam mana hebat sekalipun ilmu dia. Ini janji Allah dalam Al-Quranul Karim tentang ilmu sihir dan ilmu yang diamalkan oleh tukang sihir itu tadi. Takkan pernah menang dan takkan mampu untuk mengawal dan menguasai orang lain. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Dan di sini, saya ambil ia sebagai satu ayat yang kita tampilkan, ayat yang terakhir tentang ahli sihir tersebut. Dan kita ada beberapa lagi ayat yang memiliki perbincangan agak panjang. Dan saya tinggalkan perbincangan itu untuk kita bawa kepada sesi di minggu hadapan. Yang penting di sini jemaah, kita ada 4 ayat Al-Quran yang membuktikan kepada kita perbincangan, perbahasan berkenaan ilmu sihir ini Allah Subhanahu wa taala telah tampilkan kepada kita. Sebagai bukti, ia telah wujud sejak berzaman dahulu. Antaranya sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang mana Nabi Sulaiman pada waktu itu berjaya menghapuskan praktik perdukunan, praktik sihir ini dengan mengumpulkan buku-buku sihir dan memusnahkan, iaitu dengan memasukkan ataupun menanamnya, menimbuskan di bawah singgasananya. Tetapi syaitan dia akan berusaha untuk menyesatkan kita dengan ilmu ini. Dia akan suruh kita belajar, dia akan suruh kita ambil sebagaimana yang berlaku kepada generasi setelah zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia perintahkan mereka untuk ambil buku-buku sihir itu untuk beramal supaya mereka boleh menguasai sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, sedangkan amat jauh perbezaan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, kerana kemampuan Nabi Sulaiman mengawal, menguasai manusia, jin, burung-burung ataupun haiwan di sekitar baginda ialah kerana mukjizat yang Allah berikan, bukan kerana ilmu sihir. Tetapi syaitan menyesatkan manusia. Syaitan memfitnah Nabi Sulaiman alaihi salam di sini dengan mengatakan bahawa Nabi Sulaiman mampu melakukan semua itu kerana baginda mempraktikkan ilmu sihir yang ditanam di bawah singgasananya. Syaitan takkan biarkan kita sehingga ke hari kiamat. Dan dia akan pastikan ilmu sihir ini berlangsung. Kita amalkan untuk menyesatkan kita. Untuk kita memecah belahkan manusia atau memecah belahkan keharmonian yang ada di sekitar kita. Dengan mempraktikkan, mengamalkan ilmu ini. Itu antara misi utama dia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita di dalam ayat-ayat tadi bahawa ilmu ini ataupun sihir ini, yang berkaitan tentang sihir ini, dia takkan membawa keuntungan kepada diri kita. Yang ada hanyalah kegagalan. Dan kegagalan itu bukan hanya di dunia, tetapi kegagalan di akhirat.
Kerana mereka yang mengamalkan sihir adalah mereka yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala tempatnya adalah di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan itu tadi memberikan manfaat untuk diri saya terutamanya dan kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan juga menjadi satu muhasabah untuk diri kita agar amat berhati-hati dengan apa jua ilmu yang ingin kita pelajari dan kita amalkan. Jika ia mengandungi perkara-perkara sihir, seperti hal-hal yang berkaitan dengan sihir itu tadi, tinggalkan. Kerana ia adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ia adalah ilmu yang mendatangkan mudarat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesihatan agar kita dapat bertemu bagi menyambung perbincangan kita tentang dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran berkaitan dengan sihir ini, dan insya-Allah kita akan bawa perbincangan itu di sesi yang akan datang. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.